Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para penonton, khususnya bagi warga Batu Purau yang mana terdapat Kampung Paya lah ya, kampung kelahiran Pak Lang lah. Saya bahasakan diri saya sebagai Pak Lang dan kadang-kadang saya minta maaf lah. Baik, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya ataupun Pak Lang sendiri, kepada Larut Channel, untuk Pak Lang menerangkan ataupun menceritakan, menghuraikan sejarah Kampung Paya ni di Batu Purau. Sebenarnya Kampung Paya ni mana yang kita sudah maklum adalah sebahagian kampung-kampung yang terdapat, salah satu kampung terdapat di Batu Purau lah, Mukim Batu Purau ni. Dan Batu Purau ni merupakan mukim yang mana melibatkan kampung-kampung yang ada sejarah tersendiri lah. Ada sejarah tersendiri dan keistimewaan sendiri. Pantai Besar dengan keistimewaan dia, Ropoh dengan istimewa dia, Sempenih, macam-macam lah. Masing-masing ada keistimewaan dan sejarah tersendiri yang seronok kita dengar ya. Yang seronok untuk kita hayati lah. Masing-masing punya kelebihan dan keistimewaan kampung masing-masing. Jadi pada kesempatan ni Pak Lang hanya nak menceritakan soal ataupun sejarah Kampung Paya lah, kampung kelahiran Pak Lang sendirilah. Pak Lang dilahirkan pada tahun 1966, 25 bulan 2 tahun 66, maknanya 57 tahun yang dulu. Pak Lang ni merupakan ataupun minat kepada sejarah. Minat pada sejarah sejak daripada bangku sekolah. Bila bab mata pelajaran sejarah je, Pak Lang akan beri perhatian. Dan Alhamdulillah dapat utusan yang baik masa SPM ni. Dapat sebut dulu apa, 1 ke A lupa lah, yang tertinggi lah, yang terbaik markah lah. Minat sejarah. Dan yang kedua, minat bercampur dengan orang tua-tua daripada dulu, daripada kecil, untuk nak tahu sejarah, nak tahu perkembangan dulu macam mana hal Batu Purau dan sebagainya. Dan minat termasuk soal salah silah keturunan orang Batu Purau ni, walaupun tak semua tapi banyak orang tahu lah, insyaAllah. Sebab Pak Lang belajar dan bertanya daripada orang tua ni. Sekarang ni banyak pihak-pihak ataupun generasi muda hari ni, ataupun yang ada kaitan keluarga dengan orang Batu Purau, dia cari Pak Lang, nak tanya siapa dia, keturunan dia. Macam tu lah lebih kurang ringkasnya. Jadi berbalik kepada Kampung Paya ni. Kampung Paya ni terletak daripada Pekan Batu Purau tu, daripada traffic light tu, lebih kurang 400 meter. Jarak dari traffic light ke Kampung Paya ni 400 meter. Nak pergi jalan Kampung Perak lah. Di kampung yang kecil je. Dulu rumah Pak Lang tu memanglah Kampung Paya, tapi dibuat jalan baru pada tahun 60, dinamakan Jalan Kampung Perak baru. Dah tu Kampung Paya. Jadi Kampung Paya yang hari ni diiktirafnya ialah daripada simpang 3 Kampung Paya tu sampai Sungai Semambu tu, Kampung Paya. Kecil lah. Jadi bermakna kampung yang kecil saja, rangkaian daripada JKK Batu 15 Batu Purau. Dan Kampung Paya ni terdiri daripada Jalan Kampung Perak lama tu juga Kampung Paya, kemudian Kampung Paya kiri, Kampung Paya kanan. Dan asalnya rumahnya tak berapa banyak sangat peringkat awalnya di Kampung Paya ni, tapi sekarang rumah dah makin padat, terutama di Jalan Kampung Perak lama. Dan juga kampung-kampung yang ni, yang Kampung Paya kiri, Kampung Paya kanan, makin bertambah, termasuk kampung baru yang dibina oleh keturunan Haji Mat Yong, Tuan Guru Haji Mat Yong, iaitu anak dia Pak Cak, bekas ketua kampung. Anak-anak Pak Cak ni lebih kurang 6 biji rumah di kampung baru yang Pak Lang binakan jalan, dan Pak Lang namakan kampung tu Desa Lesung Air. Jadi dah ada satu penempatan baru, tambah lagi lah penduduk di Kampung Paya yang Pak Lang masuk ni, Kampung Paya, kampung kelahiran Pak Lang lah. Baik, Kampung Paya ni Pak Lang mendapat cerita asalnya daripada arwah Haji Khalid bin Haji Dahman, pakat Chair Pak Lang dah, Chair Melaka. Dia kata Kampung Paya ni dulu pak dia cerita adalah nama Pulau Gembira. Pulau Gembira maksudnya ambil daripada pokok gembira. Ada satu pulau di dekat dengan rumah kelahiran Pak Lang dulu lah, Kampung Paya kiri tu. Pokok gembira cukup banyak, dia macam pulau tu. Malah ni tak ada dah pokok tu. Pokok gembira dia mau nak buat atap gembira dulu kan. Jadi itu yang namakan Pulau Gembira sebelum nama Kampung Paya ni. Itu nama asal dia. Dan Kampung Paya ni ataupun Pulau Gembira ni dibuka oleh Tok Hasan.
Tok Hasan dia buka kampung paya sebelah kiri, kalau kita daripada Pekan Tuhur, belah kanan, dia buka belah kanan, kampung paya kanan. Dan kampung paya kiri tanahnya sebelah yang maksudnya belah kiri berkaitan dengan keturunan Tok Yusof. Nanti Pak Lang hurailah Tok Yusof ni macam mana. Jadi kampung paya kanan dibuka oleh Tok Hasan, kampung paya kiri Tok Yusof. Tok Yusof ni rasa Pak Lang dia dipahamkan pak selera pada Hasan tu, macam tu. Dan di sebelah Cakap Perah tu, maknanya kampung paya kiri ni bersepadan dengan Cakap Perah, dibuka oleh Tok Musa. Tok Musa tu abang Tok Hasan. Tu cerita dia. Jadi Tok Hasan dia adalah pengasas kampung paya, khususnya kampung paya kanan lah. Dan dia ada anak dua orang. Tok Hasan ni orang petani, daripada petani. Daripada petani dan juga Tok Musa abang dia kahwin dengan Tok Majlis. Tok Majlis ada kakak nama Tok Marela, menantu Tok Bidan Susul Lanjut. Tok Marela ni isteri kepada Tok Yusof. Yusof ni anak Bidan Susul Lanjut lah, dia Cakap Perah tu. Jadi Tok Hasan buka di sini, dan tanah yang dia buka ni bukan saja kampung paya ni, tanah dia daripada Bukit Beratan ni. Dia punya orang kata penerokaan ataupun dia beli ke, dia keroka ke tanah ni memang bukan saja kampung paya, tapi daripada start Bukit Beratan tu, sebahagian tanah Hasan ni sampai ke Masjid Batu Kura. Dia punya kawasan tanah milik dia tu. Peringkat awal dulu. Maksudnya lebih kurang Pak Lang rasa tahun congak tengok lebih kurang tahun 1850 tu, lebih kurang 1850. Jadi tanah ni masuk tanah jalan Kampung Perak lama, tanah dia juga. Dia bagi kepada dua orang anak dia tanah ni, kepada Ali, anak dia seorang nama Ali, dan Zaleha, dua beradik anak dia. Dan Ali ni lah yang menguasai tanah-tanah sebahagian besar sebab dia anak jantan ataupun anak lelaki. Tanah ni dimiliki oleh Ali ni daripada Bukit Beratan lagi. Ni diceritakan oleh Tuan Haji Ali, arwah Haji Ali, Pak Nakan Pak Lang. Dia kata ni tanah monyang mula Haji Ali, apa nama Syekh Mak Ali, dia kata. Mak Ali kaya orang panggil. Dia juga seorang pendekar, dan dia bila tanah banyak sangat, dia jual begitu murah tanah-tanah ni. Termasuklah di Jalan Berperak Lama ni, hampir dengan Sumbania tu, tanah dia juga dia jual pada orang situ. Jadi tanah begitu murah dijual. Dan dia juga seorang yang pemurah lah. Jadi maksudnya Tok Hasan buka kampung paya ni, dia tukar daripada Pulau Gembira pada kampung paya kerana bersepadan dengan Bukit Semambu. Atau bukit tu disebut Bukit Semambu. Dalam kampung cakap Semambu lah, disebut Bukit Semambu. Di bawah ni cangkat, di atas ni Bukit Semambu. Bukit Semambu diberi nama sepenuh pokok buluh semambu yang begitu banyak di atas Bukit Semambu tu. Berhampiran dengan kubur cakap Semambu. Yang mana Bukit Semambu sejarahnya ialah masjid yang pertama dibina di Batu Kura ni, ialah di atas Bukit Semambu tu. Bersebelahan, berdekatan dengan Sungai Pulau. Masjid dibina pada tahun 1750. 1750 inilah masjid yang paling awal yang didirikan di kawasan Batu Kura oleh orang petani dulu. Ini diceritakan, perkara ini diceritakan oleh arwah Pak Ngah Mansur, Pak Menekan Pak Lang, bekas ketua kampung, bekas tuan imam, tuan guru. Kalau dia ada pun umur dia 102 tahun dah. Dia cerita dia kata, masjid mula-mula Batu Kura di Bukit Semambu tu. Padahal Pak Lang dah pergi tengok tapak masjid tu. Kesan tapak dah. Dekat dengan sungai betul. 1750. Dan di Bukit Semambu tu juga berhampiran masjid lama tu terdapat tanah perkuburan yang asal dulu. Hak ni hak baru. Hak ni Pak Lang jumpa batu nisan paling yang ni maksudnya yang Pak Lang jumpa batu nisan 1904. Pak Lang masa jumpa batu nisan dekat dengan Kok Buluh, dekat dengan kubur Tok Muda Ali. 1904. Jumpa batu nisan yang bertulis lah kan. Maknanya hak dema kubur asal tu sama dengan pembukaan masjid ataupun pembinaan masjid lama tahun 1750, maknanya 200 tahun lebih lah kan. Dia cerita dia. Jadi sana Bukit Semambu kerana buluh semambu banyak. Atau Bukit Semambu ni diceritakan oleh Cik Hasan, dibuka oleh Haji Saleh dan Tok Yusof tadi. Dia kata Haji Saleh buka dan Pak Lang kata Tok Yusof juga. Dia kata ada kaitan. Mana demo dua ni, Haji Saleh dan Haji Yusof, Tok Yusof. Di sana Bukit Semambu. Jadi sana bukit, sini paya. Jadi tukarlah bukit dengan paya, jadilah kampung paya. Hak di sebelah turun pada bukit cangkat, jadi cangkat Semambu. Tu cerita dia daripada awal dulu. Mana kaitan yang sama lah dari segi keluarga, ada hubungan yang buka Bukit Semambu dengan kampung paya adalah ada hubungan. Jadi sejarahnya, dan belum Pak Lang pergi lebih jauh, tanah perkuburan yang sedia ada 8 ekar ni, yang wakaf ni ialah nama Cebing. Ni orang mungkin tak tahu siapa dia wakaf tanah kubur Bukit Semambu ni. Cebing. Siapa dia cucu Cebing? Ustaz Lah, arwah Ustaz Lah Habib yang wajib.
Sebab tanah Salah pada situ. Cebeng lah yang wakafkan tanah perkuburan Cangkat Semambu untuk makluman generasi baru hari ini. Dan terima kasih kepada pihak yang menguruskan kubur Saudara Zahari Yusof ni. Kepalanya lah yang selalu buat gotong royong dan menjaga kebersihan dan kubur cantik sekarang ni. Baik, itu sejarah Kemupaya mukadimah dia. Kalau seterusnya, Tok Hasan ini dia ada 2 orang anak. Yang pertamanya Zaleha, anak sulung dia. Zaleha ni isteri pertama kepada Tok Osman Jangguk, Cik Osman Jangguk. Siapa dia Cik Osman Jangguk? Dia digelar Cik Osman Jangguk kerana janggut dia panjang. Janggut dia panjang dan dia ni juga seorang yang bertanggungjawab. Dia bina lesung air dulu di Sungai Semambu, lesung air yang memberi manfaat kepada masyarakat di sini dari segi lesung air ni. Dia ni seorang yang berniaga juga. Dia berniaga garang. Dia berniaga garang. Tu balang ceritakan banyak kali, beberapa kali balang cerita pada orang muda ya yang nak tahu sejarah. Dia berniaga garang sampai ke Pahang. Di Pahang naik gajah. Dan masa dia pergi ke Pahang berniaga naik gajah tu, kerabat bukit lah, bukit nak lintas bukit bukan senang, bukit yang bukau yang tinggi nak sampai ke Pahang tu, ke Rauk, Lipih dan juga kawasan tu lah, pulau sana tu. Apa nama, berniaga garang di sana. Dan satu ketika Osman Jangguk ni merupakan menantu Tok Hasan ni, suami pada Zaleha ni, Haji Osman Jangguk ni. Ketika tu perang antara geng Mat Kila dengan penjajah Inggeris di Pahang. Ada seorang perempuan, cantik perempuan ni. Dia kematian suami. Mungkin terbunuh dalam peperangan dengan Inggeris. Dan ada anak kecil seorang, anak lelaki. Anak lelaki dia ni jatuh dalam Sungai Pahang. Di Sungai Pahang, belalai ataupun gajah ni, dia dengan belalai tangkap budak tu. Selamatkan budak tu, berjaya selamatkan. Dan akhirnya Osman Jangguk ni kahwin dengan ibu tunggal ni, pujanda ni, bawa baliklah isteri baru dengan anak tiri dia ke Kampung Paya ni. Dan anak tiri dia tu, budak itu ialah Tok Imam Suding, arwah Imam Suding. Imam Suding ni dah lama meninggal. Anak-anak dia ialah termasuk Pak Ahmad lah, Pak Ahmad Bukit Semambu yang juga orang panggil Pak Mat Kurau yang berniaga rojak di Steping, dekat belakang bomba tu. Dan anak dia Suding ni, atau Imam Suding ni yang sulung nama Sadiah. Anak Sadiah ni ialah Abang Wahab Kotia tu. Macam tu cerita dia. Jadi maksudnya Cik Osman Jangguk, isteri dia pertama nama Zaleha. Zaleha tinggal di kampung sebelah kanan, Kampung Paya kanan. Dan isteri yang kedua di Pahang nama Saudah, dipanggil Pek Suding, sebelah Kampung Paya kiri. Mungkin Cik Yusof ni, atau Cik Osman Jangguk ni, dia beli tanah pada Tok Yusof tadi, mungkinlah. Dan dia letakkan isteri kedua dia di Kampung Paya kiri. Sebab tu orang katakan Kampung Paya kiri bini muda, Kampung Paya kanan bini tua. Cerita gitu. Jadi tu Cik Osman Jangguk. Dan Pak Lang diperlihatkan pedang Cik Osman Jangguk ni panjang di rumah anak Cik Suding tadi, rumah arwah Pak Ya. Panjang. Pedang ni lah yang dia bawa ke Pahang dulu. Dan Pak Lang pernah pamerkan pedang ni di sambutan perayaan 150 tahun Batu Kura pada tahun 2009 dulu. Itu Cik Osman Jangguk. Dan keturunan Cik Osman Jangguk ni ramai, termasuk kalau tuan-tuan masih ingat arwah Pak Yuk Belon, Jangguk dia panjang kan, arwah Pak Nak Aziz, arwah Pak Itan, cucu dia ada sekarang ni Pak Mak Gaduh, bidan kampung yang tak asing lagi. Umur Mak Gaduh dah 93 tahun. Sebelum 93 tahun. Ni Cik Osman Jangguk. Jadi maksudnya isteri pertama dia ialah Tok Zaleha, anak pertama kepada Tok Hasan. Kemudian isteri kedua, anak yang kedua nama Nyang Mak Ali, Tok Nyang Mak Ali. Yang Mak Ali lah adalah Tok Nyang Pak Lang. Yang mana dia ada anak seorang aja, iaitu Long Halimah. Tok Pak Lang lah. Yang Mak Ali Pendekar ni, Mak Ali Kaya ni, juga dikenali sebagai Mak Ali Pendekar. Dan dia ada kerih. Kerih dia ni dia bagi pada seseorang dah meninggal dah, Tok Su Pak Lang, dan kerih tu serah pada Pak Lang. Jadi isteri Tok Su Pak Lang dia beritahu, Tok Ayah Haji Ibrahim, isteri dia beritahu Tok Su Timah, dia kata, "Mu pegang kerih ni, aku bagi kelik kamu dah. Kerih ni Tok Nyang mu punya." Jadi kerih tu malangnya Pak Lang serah pada anak saudara Pak Lang, dia yang pegang ataupun dia yang dalam simpanan dia lah. Pak Lang tak berani pegang kerih ni, Pak Lang tak pergi pegang. Sebab kerih ni dipaham ada kelebihan tertentu, Pak Lang tak pegang lah. Okey. Jadi maknanya Tok Nyang Mak Ali ni dia kahwin dengan Esah. Esah ni ialah cucu pada Yusof tadi tu yang buka Kampung Paya kiri dan Cangkat Semambu tu. Jadi maknanya Mak Ali anak dia Long Halimah. Long Halimah ni lahir pada tahun 1901, merupakan bekas guru besar di Matang Road. Matang Road Jalan Port Well tu.
sebelum Jepun masuk lagi. Dia jadi guru besar sana, dan selepas Jepun balik ataupun ke Dewas, dia masih guru besar di sana. Ketika tahun 37 Mak Palang dilahirkan dan dibesarkan di sana di Matang Rok tu. Sekarang ni sekolah tu dipanggil Sekolah Kebangsaan Ngah Ibrahim. Dia balik ke Batu Kura jadi guru besar Sekolah Sungai Akar. Tok Palang ni Long Halimah, dan jadi guru besar untuk bahagian perempuan. Dulu Sekolah Sungai Akar ni terbagi dua-dua. Satu untuk pelajar lelaki, satu untuk pelajar perempuan. Dia guru besar untuk pelajar perempuan. Dia pencen tahun 51. Tu Long Halimah. Long Halimah nah. Jadi bermakna suami Long Halimah ialah Haji Ismail ataupun Patih Mak Bilal Cai Pak Lang. Cai Pak Lang ni merupakan piuk pada Tok Bidan Susul Lanjuk daripada Cakap Perah. Demo dua suami isteri ni adalah orang kata berjasa pada masyarakat dengan mengajar agama. Mengajar agama di kalangan anak-anak cucu-cicit apa semualah, termasuklah anak-anak kampung, bukan saja kampung Paya tapi luar kampung. Mai belajar agama di situ. Di rumah mereka, di rumah Long, rumah Cai Pak Lang lah. Itu sejarah demo berdua lah. Cai Pak Lang, Tok Pak Lang mati tahun 69, Cai Pak Lang Cai Mak Bilal mati tahun 76. Itu satu. Maksudnya dari segi pengajian ataupun kebajikan anak-anak di sini, Tok Pak Lang dan Cai Pak Lang yang orang kata memberi perhatian ataupun bela lah budak-budak ni kan. Macam tu cerita dulu. Baik, itu satu. Yang kedua, kelebihan cakap Kampung Paya pula. Kampung Paya ni cerita bagi dia banyak tokoh agama. Tokoh agama dan juga tokoh kepimpinan. Dia macam-macam kelebihan. Ini kebetulan bukan Pak Lang nak bangga dengan Kampung Pak Lang kan. Tak, tapi nak cerita. Mudah-mudahan jadi satu contoh pada kampung-kampung lain kelebihan. Yang pertama, banyak melahirkan tokoh agama. Okey, Tuan Guru Haji Putih. Ni tanah yang kita sedang Pak Lang cakap ni asalnya tanah milik Tuan Haji Putih. Tuan Guru Haji Putih. Dia anak kepada Hatiah. Hatiah anak pada Ibrahim. Ibrahim anak Jusuh tadi, yang pengasas Kampung Paya Kiri dan juga Cegak Semambu. Jadi Haji Putih ni dia merupakan tuan guru yang ada pondok sendiri di Kampung Paya ni berhampiran dengan Sungai Semambu, tepi Sungai Semambu. Dah ada orang kata tak ada kesan apa lah pondok tu. Pak Lang masa kecil-kecil dulu hanya sempat rangkau pondok ni je, surau ni je, yang Pak Lang ada kabat bumbung ambil buah moktangnya tu je. Lepas tu tak ada lah sekarang ni. Memang tak ada dah. Di tepi Sungai Semambu, dekat ketak Sungai Semambu tu. Tu Haji Putih punya pondok. Dan pelajar-pelajar dia ramai daripada luar. Mari duduk di pondok tu, pelajar-pelajar Subaniah pun yang tidak ada asrama di Subaniah duduk di pondok dia. Daripada Ijuk, daripada Selama, mari duduk di sini. Banyak yang anak murid jadi ustaz, banyaklah. Guru-guru masuklah daripada Ijuk tu, Ustaz Uwi yang Tuan Naib sekarang ni di Ijuk tu naik kadi kan. Jadi antara pelajar-pelajar ada yang pernah datang belajar sekejap dengan dia, ada yang lama ada sekejap, ialah Palah Badawi, Perdana Menteri kita, bekas Menteri kita. Dia pernah belajar dengan Haji Putih. Walaupun chair dia, pak dia guru, tapi dia mari juga belajar Haji Putih ni. Sebab dia mungkin dapat dengar kelebihan tentu Haji Putih ni. Itu Palah Badawi. Tapi tak lama dia mengaji lah, dia cerita Palah ni, Palah ni kita Palang. Yang kedua ialah Datuk Ibrahim Azmi Hassan. Kalau tuan-tuan masih ingat, saudara masih ingat, Ibrahim Azmi Hassan ni ialah ahli Parlimen Kuala Nurus, Terengganu. Bekas naib Presiden Semangat 46. Dia biasa mengaji Haji Putih. Dia Terengganu ni, Tuan Guru Haji Putih. Dan dia boleh cerita sejarah di pondok ni. Ketika itu, masa dia belajar dalam umur belasan tahun lah, dia pernah dikerati tu oleh Tuan Haji Nasir. Haji Nasir masih hidup lagi, umur 82 tahun, tak silap pernah lebih kurang. Kerati melawak. Pesan Haji Datuk Ibrahim Azmi Hassan tu. Dia kata, Nasir tu buat saya Pak Lang ni, semula. Jadi dia cerita jahat. Tanya balik Haji Nasir, betul. Jadi itu Ibrahim Azmi Hassan. Datuk Ibrahim Azmi Hassan naik Presiden 46 dulu, zaman Tengku Razali. Ahli Parlimen Kuala Nurus, bekas lah. Kemudian yang seorang lagi yang nak datang belajar ialah Mahmud Jun. Ini diceritakan oleh Imam Suding tadi itu. Mahmud Jun, dia nak belajar dengan Haji Putih ni, naik kereta api dari Lostar. Sampai Teping dia terlena. Selesai kereta api Teping dia terlena. Terus pergi Singapura jadi pelakon. Walhasil dia nak belajar agama dengan Haji Putih. Sebab tu Mahmud Jun ni dia cenderung pada agama, dia jadi guru Quran. Di kediaman dia ataupun di rumah di Kuala Lumpur lah, jadi guru Quran. Jadi Madrasah Haji Putih ni cukup masyhur ketika itu. Itu satu. Makna di rumah Tok Pak Lang dengan Cik Pak Lang ni juga sebagai tempat pengajian agama. Kemudian Madrasah Haji Putih tadi, kemudian Sekolah Subaniah. Sekolah Agama Subaniah disebut sekolah sekolah agama daerah Subaniah. Subaniah ni maksudnya orang muda lah kan. Golongan beliau lah. Jadi maksudnya yang pengasas Subaniah ni asalnya ialah
Allah Pak menit lupa pula dah. Yang pengasas ni ustaz ni apa nama, Lebih Saleh ni Tok Guru lah. Dia ni keturunan Bugis daripada Kedah. Dia disebut Tok Guru Lebih Saleh. Siapa dia anak dia? Anak dia Pak Lang Senuding, arwah Pak Lang Senuding, dan cucu dia Haji Umar Jabat Poh. Dia asal buka sebenarnya pakai awal dulu. Barulah Haji Mak Yung balik daripada belajar di Masriah. Sekolah Masriah di Bukit Bertajam dengan Tuan Guru Haji Saleh Masri lah kat Palang. Barulah Haji Mak Yung ambil alih tanah tu, dan tanah sebenarnya tu diwakafkan oleh Haji Mak Nur. Haji Mak Nur ni adalah abang Haji Mokhtar, anak Haji Dahman. Haji Mokhtar bekas Tua Siti Kasih lah. Masuk Nayan. Nayan ni abang Pak Sudesa, arwah Pak Sudesa, dan tanah milik Haji Mak Yung sendiri. Maka Haji Mak Yung ambil alih jadikan sekolah Syubaniah. Maka ramailah pelajar yang masuknya, terutama sekali pada tahun 1951. Antara pelajar awal sekolah Syubaniah ialah Mak Pak Lang, ayah Pak Lang, dan ramai lagi. Tuan Haji Hassan, Haji Nasir, tahun 51. Gambar-gambar ni masih ada. Syubaniah menjadi tumpuan ketika itu kerana ustaz-ustaz tenaga pengajarnya hebat-hebat. Orang yang berilmu tinggi, Ustaz Haji Mak Yung, Tuan Guru, Ustaz Ishaq Maulana, Tuan Guru, Haji Tuan Guru Haji Saleh tadi lah, Haji Saleh tu. Banyaklah Tuan Guru, dan melahirkan pelajar-pelajar yang hebat-hebat yang berkembang ilmu mereka, ilmu mereka menjadi tenaga pengajar pula di beberapa tempat. Jadi itu sejarah Syubaniah. Maksudnya dah berapa tempat dah mengajar agama. Dan guru agama yang maksudnya terlibat dengan bidang dakwah ni lahir dari Kurang ialah Cik Pak Lang, lepas tu Tuan Haji Putih, Tuan Haji Ahmad Yung, Tuan Guru, lepas tu Pak Ngah Mansur, Tuan Guru Pak Ngah Mansur. Dia pelajar awal kepada Ustaz Abu Bakar Al-Bakir daripada Gunung Semanggur. Sekolah Ayah Syarif. Pelajar awal. Jadi Pak Ngah Mansur. Kemudian generasi baru ni kepada yang lepas pada mereka ni Pak Ngah, Ustaz Wadullah Wan Cik. Kemudian Ustaz D. Kemudian Ustaz Kazim, Datuk Kapten, dan juga arwah Ustaz Kahar Muzakir bin Haji Haris. Ni juga pada kagak tentera lah. Jadi ni ustaz-ustaz mana yang pelibatan dalam bidang agama yang lahir daripada Kampung Paya sendiri. Anak kelahiran Kampung Paya. Itu segi agama. Okey, dari segi kelebihan lain pula anak-anak Kampung Paya ni. Ilmu kepimpinan ataupun darah kepimpinan. JKK Batu Kura ataupun JKK Batu 15. Kebanyakan ketua kampungnya asal Kampung Paya, daripada Kampung Paya. Arwah Haji Yakin. Walaupun tinggal dekat Semambu, tapi keluarga dia Kampung Paya ni. Berdekatan. Haji Yakin. Tok Iman Naik. Pak Ngah Mansur. Pak Cat, asal Haji Mak Yung. Lepas tu sekarang ni Sabri Ali. Jadi banyak kepimpinan, ketua kampung adalah daripada Kampung Paya. Dan imam-imam masjid pun Batu Kura ni, masjid Kurawi, orang Kampung Paya juga. Sehingga Ustaz Mat Gambar cakap kat Palang, nak jadi tok imam di masjid Batu Kura ni, mesti kena orang Kampung Paya. Bukan kata mesti, tapi kebetulan. Imam Pak Ngah Mansur, Imam Haji Putih, Imam Haji Ibrahim, semua dah arwah dah. Imam Tok Imam Ramli, Ustaz Abdullah Wanci, arwah Pak Lang Wadullah Haji Ahmad. Jadi banyaknya orang Kampung Paya jadi imam. Yang tu dari sudut agama. Okey, dari sudut agama. Dari sudut kepimpinan tadi Pak Lang ulang balik minta maaf. Kepimpinan bukan saja bab ketua kampung, wakil rakyat pun banyak daripada Batu Kura. Kepimpinan politik, daripada Kampung Paya, maaf. Kepimpinan politik yang pertama siapa dia? Haji Mak Yung. Tuan Guru Haji Mak Yung. Naib Ketua UMNO bahagian Larut Utara. Tuan Haji Mak Yung. Cikgu Kasim Mahmud. Dia tak lahir di Kampung Paya. Dia lahir di belakang sekolah Tok Sajak. Tapi dibesarkan di Kampung Paya. Kasim Mahmud bekas Adun Selama. Cikgu Gani Ahmad ataupun arwah Cikgu Gani Awang Porih. Bekas Cikgu UMNO bahagian Larut. Nyarih-nyarih jadi calon. Patutnya tempat Raja Ahmad tu tempat dia. Masa arwah Raja Ahmad tadi mula-mula sekali tu, sebenarnya Cikgu Gani lah calonnya asalnya. Kemudian yang jadi wakil rakyat, Kapten Najmudin. Lepas tu Pak Lang. Cikgu Jepri Yunus tinggal di Kampung Paya Lama. Di Kampung Paya Lama dia tinggal di sini. Dia menyewa rumah di sini. Itu kebetulan lah. Jadi kemudian keturunan keluarga Cikgu Ahmad Nawi, bekas WB Kemunting. Maksudnya kepimpinan di peringkat politik, wakil rakyat, banyak juga Kampung Paya lahirkan. Masuklah juga soal Puteri UMNO bahagian Larut pun di sini kepimpinan tu. Maksudnya Kampung Paya melahirkan tokoh-tokoh agama
melahirkan tokoh kepimpinan, kemudian tokoh budaya, tokoh persilatan, Pak Ngah Mansur. Dia guru tua, diiktiraf sebagai guru tua Malaysia, seni gayung Patani Malaysia. Bersama dengan Pak Long Mak Ji, daripada Tiga Saya. Dia mau dua orang ni, diiktiraf sebagai guru tua. Itu Pak Ngah Mansur. Murid dia 1,000 orang. Persilatan dia. Dia mengajar sebagai tuan guru di segi agama, juga sebagai tuan guru di segi persilatan Patani, gayung Patani Malaysia. Dan memberi nama gayung Patani Malaysia pun ialah dia. Patani tu. Ambil daripada Fatanah, jadikan Patani. Pak Ngah Mansur lah. Kebetulan dia adalah Pak Menakan Pak Lang lah. Dia guru agama dan juga guru silat. Dan dia juga diiktiraf sebagai salah seorang ulama di negeri Perak ketika itu. Kemudian Tok Yahya Said, Tuan Guru Yahya Said, dia adalah guru utama, maha guru seni silat kalimah Malaysia. Dan dia beli tanah dia di Jalan Perak Lama. Cukup handal. Mana dua tokoh persilatan gayung Patani Malaysia dan seni kalimah ada di Kampung Paya. Menjadi tumpuan anak-anak muda belajar pada dua guru ni. Dan Yahya Said, yang guru Yahya Said ni murid-muridnya banyaknya penjawat awam, silat kalimah, belakang Pak Lang masa ketika itu. Memang hebat depa ni dari segi keilmuan. Dan mewarisi ilmu persilatan gayung Patani ini ialah Zulfahmi, cucu pada Pak Ngah Mansur. Dan mewarisi ilmu persilatan kalimah ni ialah Ustaz D. Dia juga belajar gayung Patani, dia juga adalah belajar kalimah, menjadi guru kanan kalimah sekarang ni, mewarisi daripada Pak Yahya Said lah. Jadi itu persilatan, di segi persilatan ramailah pendekar-pendekar dari sini yang lahir. Kemudian dari segi kumpulan hadrah, daripada zaman dulu lagi, pada era tahun 50-an, 60-an, Kampung Paya juga ada kumpulan hadrah. Dan lagu-lagu pun lagu-lagu lama yang Pak Lang lupa lagu ni lah. Lagu apa yang kita pun tak faham lagu tu. Sorry lah, tak ingat lah. Mewarisinya ialah seluruhnya diwarisi oleh Pak Long Dahling, cucu pada Haji Dahman. Bentuk kami Pak Lang pun belajar kumpulan hadrah ni. Datuk Kapten pun belajar. Jadi dari segi seni dan budaya, kampung ni juga hebat. Persilatan, hadrah, dan juga melahirkan juga di satu lagi kesenian. Kalau tuan-tuan perasan kumpulan Spoon, Alung tu, yang penyanyi yang kena bunuh tu, pemain drum tu, silap pemain drum tu, dua beradik kembar lah, cucu Bibah. Bibah ni anak Cik Mak Sik Daging di sini. Orang Kampung Paya, pemain drum, kumpulan Spoon. Dan dari segi itu bakat dari segi kesenian lah. Kemudian Imam Sudin tadi, dia punya cicit tu Lan Solo. Lan dulu Lan Kristal lah, penyanyi Kristal, kumpulan Kristal. Sekarang ni panggil Lan Solo. Itu cicit kepada Imam Sudin ni. Suara cukup sedap. Itu dari segi bakat-bakat kesenian, suara dan juga alat muzik lah. Jadi dari segi perniagaan pula, anak Kampung Paya juga tak tertinggalan dari segi perniagaan yang mana berjaya lah. Contohnya Imam Sudin, dia punya anak nama, Pak Lang panggil Mah je, Makcik Mah. Dia buka restoran di Kuantan, restoran Rahmat di Kuantan. Dulu berhampiran dengan Stadium Darul Makmur. Tepi Stadium Makmur tu ada restoran Rahmat, dia punya. Itu orang Kampung Paya lah. Kemudian dia buka di bandar di dekat dengan Indra Mahkota, restoran Rahmat. Itu orang Kampung Paya. Pergilah kalau siapa-siapa yang ada di Pahang, ada di Kuantan, cari restoran Rahmat. Itu tuan dia ataupun yang berniaga itu namanya Mah, orang sini. Cucu pada anak pada Imam Sudin. Seorang lagi anak Imam Sudin yang berniaga berjaya, arwah lah Pak Mat Kurau, belakang bomba Taiping. Pak Mat Kurau ni, Kurau Rojak Pak Mat Kurau. Daripada tahun 70-an lagi dia berniaga di situ. Itu yang berniaga dari segi perniagaan ya. Jadi banyak berjaya lah dari segi Kampung Paya ni. Pak Lang cukup bangga lah. Baik. Satu lagi perkembangan yang boleh kita katakan hari ini, Kampung Paya hari ini dah jadi pusat pengajian. Sambungan daripada yang lepas-lepas ni, tempat Kapten ni dia beli tanah ni milik Haji Halimah, isteri kepada Haji Putih, dan dia buka kelas ngaji, kelas ngaji di belakang jadi tumpuan sebagai aktiviti agama, pengajian dan dakwah lah. Ustaz Ghazi beberapa kali datang di sini, dia adakan program-program bentuk agama. Kemudian di surau Pak Ngah Mansur Al-Mansuriah tu, dia wakafkan, Pak Ngah Mansur wakafkan jadikan surau Al-Mansuriah, juga jadi pusat pengajian agama untuk masyarakat di kawasan Batu Kampung Paya dan sekitarnya lah. Yang tu peringkat awal. Jadi insyaAllah kita sambung lagi di peringkat kedua nanti, ataupun siri yang kedua nanti.
tentang keistimewaan Kampung Paya ni. Terima kasih. Assalamualaikum.